Okey. Kita sambung balik apa tu perbincangan terputus tadi kerana internet internet terpadam. Ha. Ustaz ni. Gitulah Ustaz, maksudnya nampak orang kata apa sebagai pendakwah tu yang nak menepati ciri-ciri Ana cakap ni lah yang baru ni pun Ustaz pun perasan kan. Ana perasan Allah yarham ni lah Datuk Ismail Kamus pun. Contoh pendakwah yang orang semua senang lah. Walaupun dia ada benda yang dia sangat keras dia tentang. Tapi dia secara umumnya ialah politik tu tolak tepi lah kan. Tapi maksudnya apa benda yang dia tak setuju tu dia sampaikan dengan cara yang samalah macam Ustaz sebut lah. Kita dah lah di Sabah, yelah Ustaz kata Sabah tak ramai orang kan. Macam Ismail Kamus pun kata, maknanya di masjid pun orang tak ramai datang kan. Datanglah 20 orang. Takkan yang 20 orang datang pun pecah 3, pecah 4 kan. Jadi benda tu merugikan lah. Jadi orang kata apa, kita perlu lebih banyak mencari titik-titik persamaan lah dan menerima kata apa, menerima perbezaan tu seadanya lah. Jangan sampai bergaduh, jangan sampai merugikan lah dia punya penyatuan. Dia apa? Dia message orang kata umat Islam kena bersatu ni senang, tapi yalah orang dah berbuih-buih mulut kan sebut bersatu, kena bersatu, tapi tak bersatu juga kan. Jadi Ustaz apa benda maksudnya dari segi dai tu sendirilah kot kena mainkan peranan lah untuk lebih sebar luaskan kasih sayang. Dia kena kembali kepada asal lah kan. Kita bila sebut dakwah ni kan, dia perjuangan kita nak tengok agama Allah ni berada di atas kan. Memimpin, menang, dia bukan kerja seorang kan. Dan dia langsung sepatutnya tak ada langsung apa nama ni, ada unsur-unsur kepentingan peribadi di sana. Kalau ada unsur sikit pun memang tak ke mana lah kan. Unsur, tapi bukan boleh sebut macam tu. Ada setengah orang, kalau macam tu tak boleh terima bayaran apalah. Hulak kebas lah. Ambil lah kan. Saya dulu mula-mula balik, ingat lagi duduk selayang kan. Mengajar-ngajar orang bagi duit. Kan? Tolak aku, jangan kata saya ikhlas. Ikhlas dia kata ustaz kena ambil ni. Kan? Sebab apa dia kata, kami dah rekodkan setiap kali ceramah memang bagi. Kalau tak kami yang kena, beliau audit. Oh macam tu pula. Ambil tu anak rasa tak tenang, masuk balik tabung masjid tu. Mudah-mudah lah. Tapi bila dah lama-lama kan, ialah kereta kan ada. Zaman tu dah naik motor lagi. Kan? Lepas tu kadang kena langgar berdarah-darah, nak pergi klinik apa semua kan. Lepas tu nak pergi mengajar. Jadi kata kadang-kadang ada masa memang kena ambil kat lah. Kan? Tapi tak adalah kita nak demand berapa-berapa kan. Tapi hakikatnya dakwah tu itulah kan. Maksudnya kita nak pastikan Islam tu berada di atas, memimpin, membina tamadun. Jadi kerjanya banyak kan. Jadi mustahil seorang. Semua orang ada sumbangan. Jadi bila kita nak bekerja dengan orang ni, orang pula macam-macam fikrah, macam-macam dia punya school kan. Macam mana mungkin anak punya aliran tarbiyah tersendiri, ada orang aliran tarbiyah macam ini kan. Yang penting semuanya insya-Allah kita kenal siapa yang ikhlas dengan tak ikhlaskan dalam perjuangan ni kan. Jadi memang nak kena baik dengan orang lah kan. Dia sifat kena berbaik sangka, buat tolak ansur kan. Lepas tu kena apa tu orang tu berlapang dada, jangan rasa kita je yang hebat. Insya-Allah kan. Satu lagi dakwah ni kadang-kadang dia bukan kadang-kadang lah. Memang dakwah ni bukan bercakap je. Ada orang bayangkan dakwah ni bercakap, mengajar. Jadi kalau macam tu ustaz je lah. Kan? Tidak. Dakwah yang paling apa nama ni berkesan sebenarnya lebih daripada itu. Kan? Maksudnya kita terlibat dalam ummah ni dengan nadi ummah kan, menghayati kehidupan mereka, sama-sama merancang. Bahkan kadang-kadang ada orang bukan ustaz kan, tak pada berceramah pun, tapi kesan sumbangan daripada aktiviti dia, kadang dengan duit dia, dengan
pemikiran dia dengan tenaga lagi banyak. Kan dia gerakkan masjid, gerakkan itu, gerakkan ini. Kan? Jadi kena ambil peluang lah, terutama yang sahabat-sahabat yang muda-muda ni kan, kena ambil peluang. Kan? Kita yang paling kurang pun kata orang tu, terlibatlah mana-mana pun, badan ke, NGO ke, apa ke, ikut je. Kan? Selagi tak sesat lah. Kan? Kalau dah tak ada sangat nak kerja, pergilah keluar. Kan? Tapi nak pergi Seri Petaling pun sekarang mungkin tak benar lagi lah kan. Kan kena juga. Paling kurang kalau dah tak ada lah. Kan? Dan tapi lagi bagus kalau kita pergi ke masjid, gerakkan masjid, tenaga-tenaga muda kan macam Masjid Anak. Anak ni dia pengurusi yang paling tua lah kot. Kan? Yang lain-lain semua muda-muda. Kalau macam hantar-hantar barang bantuan tu anak tak buat. Kan? Orang lah yang imun badan masih tinggi kalau kena COVID pun tak apalah. Ibu lepas tu banyak yang bujang lagi kan, mati pun tak apa. Anak ni banyak kena fikir. Tapi dia orang faham. Maksudnya kita gunakan kesempatan yang ada. Dakwah ni mana-mana kita berada, di taman kita boleh buat sesuatu untuk masyarakat. Ingat Taman Nana ni dulu, mula-mula kami pindahkan taman ni taman biasa-biasa je lah. Langsung masyarakat Islam dia tak kenal mengenali. Padahal dah 10 tahun lebih taman ni. Ana beli rumah second hand kan. Tahun bila tu start pindah tu? 2006 lagi Ana pindah. Okay, 15 tahun lah. Okay. Lepas tu Zaujah Ana kan tak kerja. Ana kata kerja, why not kita try sewa kedai depan tu. Minta sebahagian kan, buka kedai makan. Ana kata buat apa? Tak cukup, bukan masalah gaji. Buat je kata. So setiap kali orang taman ni datang singgah kan, Zaujah dia tulislah ambil nombor telefon. Zaman tu belum ada WhatsApp lagi. Kan? Lepas tu hantar SMS. Akhirnya berjaya kami buat program baca Yasin 2 minggu sekali malam Jumaat kan. Tahlil. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Bila dah ada grup WhatsApp sekarang lagi senang lah. So komuniti Islam di sini kita sentiasa bersama lah kan. Yang akhirnya Alhamdulillah bila kita buat kelas-kelas pengajian pun ada dia orang yang tak berapa ni pun datang mengaji kan. Jadi bukan kadang-kadang mesti dalam bentuk yang advance kan. Kadang-kadang dakwah yang paling basic lah, yang sangat basic je lah sebenarnya kan. Memang masyarakat sebenarnya hatta di KL pun benda basic pun tak settle. Ini anak-anak kan PKP ni dia offer Syifa kan, dia offer buat kelas mengaji. Iqra je pun. Tak larat dia nak melayan daripada pitas daripada sekian kan. Setiap hari tu pagi-pagi duk mengajar mengaji, tapi dia pandai lah, dia bukan ngajar je, dia bagi tafsir sikit kan. Yalah, betul lah. Jadi benda basic kan, anak tak pandai nak ngajar benda tu. Yalah, benda basic tu pun masih diperlukan. Yalah, masih diperlukan oleh umat lah. Ya. Bahkan itu ruang macam yang antara anak kita hari tu yang pergi yang mengajar geng-geng dekat Chowkit tu kan. Sebenarnya bukan mereka tu je, orang biasa pun sangat memerlukan benda basic. Kadang-kadang benda basic ni sebagai asas je. Kan? Itu kadang dia akan mencurak macam kami kan. Bila kami mengajar benda-benda basic dekat mengaji Quran, dekat Anjung Al-Isra. Tapi akhirnya dia orang ni share pengalaman hidup, masalah anak-anak. Kan? So melalui nasihat-nasihat tu sikit sebanyak kadang-kadang alhamdulillah lah. Kan yang daripada tak sembahyang jadi sembahyang, bila dah sembahyang ajak anak-anak. Dia dakwah di kebaikan ni macam nukleus kan, dia akan berkembang. Tapi ada orang kadang tak sabar, dia nak ubah terus. Yalah. Sekali dia cakap je terus jadi negara Islam. Yalah. Penat lah. Penat. Okey. Okay Ustaz, rasa kita dah berapa lama ni? Dah hampir 2 jam lah. Ada satu soalan last. Soalan cepu mas. Nak tanya Ustaz. Ustaz pun boleh agak kot. Ini orang selalu kalau sebut Ustaz Sarip ni satu benda je lah. Jangan ingat. Yelah, Ustaz pun pengamal tu lah. Pengamal apa tu? Sunnah kan? Yang sunnah ke tu? Pengamal sunnah yang ditakuti oleh
yang ditakuti oleh ramai orang lah. Ha. Betul poligami lah. Ini yang zaman berzaman punya tabu lah ataupun isu yang jadi ni dalam umat yang ialah masyarakat kita lah. Ustaz pernah sebut yang lah poligami ni sebenarnya Islam lah. Islam ni apa saja yang Islam bagi ni sebenarnya adalah penawar ataupun ubat lah. Penyelesai masalah lah. Dan Ustaz pun kata poligami ni sebenarnya adalah ubat. Kan? Ubat. Tapi orang, yelah, ramai orang berpoligami ni tak apa-apa dia punya niat dia, dan itu yang macam-macam, jadi macam-macam lah yang jadi ni dah huru-hara dan sebagainya. Ustaz boleh kupas sikit lah, maksudnya adakah punca kemarahan ataupun punca yang kaum wanita ni sangat menentang ni, anda faham lah, kerana ketidakadilan tu lah kan, kerana apabila suami ni pun buat pun dengan hukum hakam yang langgar apa semua tak ada sebagainya, menyebabkan benda tu. Tapi tidak bermaksud itu, mungkinlah contoh-contoh yang ni lah, tapi nak cari yang ideal yang macam yang Nabi amalkan. Dan yalah, Ummahatul Mukminin isteri Nabi pun ada yang cemburu dan sebagainya kan. Jadi nak jadi suami yang begitu tu memang kena ambil kursus ke, dia kena memang orang kata kena hati kering ke, ataupun apa sebenarnya. Itu last lah tu. Pengetahuan Neta, anda 21 tahun kahwin, baru anda berpoligami. Kahwin itu berani lah tu. 20 umur anda kahwin 22 tahun. Berani lah tu. Tahun jadi lebih kurang 43, umur 43 baru anda kahwin kan. Macam mana selalu sebutlah, kawan-kawan boleh bertanya kan. Dia poligami ni anak bukan aspek sunnah tak sunnah kan. Cuma Islam letak sebagai syariat tu adalah sebab dia kan. Jadi sebab tu setiap orang kena carilah apa sebab dia kan. Macam-macam sebab kan. Bila hukum ni kan, illah hukum ni kan macam-macam ilahnya. Jadi dia nak kias diri dia dengan hukum tu, dia kena fikirlah kan. Kalau tak kias nanti kena balik kat dia. Selalu orang sebut poligami ni, kahwin tu mungkin macam makan nasi lah, kahwin pertama tu semua orang perlu kan. Ada juga yang tak perlu. Kahwin pertama pun ada orang tak perlu. Kalau yang kena kencing manis semua kan, kadang makan nasi pun kena kurang, kadang tak boleh. Tapi kahwin yang kedua tu macam makan ubat. Kalau dia ada sakit kan, dan dia rasa poligami tu ubat untuk penyakit dia kan. Tapi nak tahu penyakit apa tu, dia kena fikirlah. Mungkin kena tanya pakar kan, ataupun dia boleh, kalau dia boleh tengok balik neraca Quran dan Sunnah, dia tahulah penyakit apa yang boleh dia atasi dengan poligami. Tapi kalau contoh dia poligami sedangkan dia tak sakit pun, maka bila makan ubat ni kan, sedangkan tak sakit, dia akan jadi penyakit lah pula. Itu yang banyak berlaku. Jadi penyakit. Jadi kita dah kahwin kan, sebenarnya ubat pada diri sendiri. Sebab tu kalau orang tanya anak poligami, kenapa tak poligami, anak kata isteri tak ada masalah, tak ada. Isteri anak Masya Allah kan, bagi anak perfect lah kan. Dari sudut layanan, urus rumah tangga, anak-anak pun semua sempurna. Habis tu kenapa minta kahwin? Sebab anak yang masalah. Kalau zaujah anak masalah, dia lah yang berpoligami. Anak yang bermasalah. Apa masalah? Anak dengan Allah je tahulah apa masalah kan. Jadi setakat ni alhamdulillah lah kan. Melalui ubat yang ada tu kuranglah sikit penyakit, tapi penyakit tu ada lagi. Ada lagi. Aduh. Tadi kan anda masuk Facebook, anda gambar pakai baju Melayu kan, rakaman etika saja je anda letak. Latihan-latihan, senyum je Johana kan, dua-dua. Sebab kami tinggal sebelah-sebelah, berbuka sama-sama, tarawih sama-sama. Jadi dia orang pun dah tahulah karakter anda. Jadi itulah. Dan cumalah kan, kalau ada kawan-kawan yang ada terfikir-fikir nak buat benda tu, kena buktikanlah bahawa kita ni memang boleh jaga 2 keluarga atau 3 atau 4 lah, kalau yang nak lebih daripada tu. Setakat ni tak adalah terfikir tu
kan. Macam mana caranya? Kena buktikan kepada yang pertama kita sekarang ni bahawa kita ni memang suami yang boleh jaga. Kalau dengan yang ada ni pun, sebab ada kawan-kawan nak kahwin, ada kata, Sarip, macam mana nak kahwin tu? Tengoklah keluarga ni pun untuk hantar balik. Itu tak cukup, ini tak cukup, dia kata. Macam mana? Betul juga kan kalau kontraktor gagal, rumah pertama pun gagal, kan? Takkan kita nak ambil dia jadi kontraktor untuk rumah kita. Sebab tu Ana selalu nasihat kepada kaum wanita lah, kadang-kadang pelajar kan. Ada juga setengah-setengahnya ustaz dia kata ada orang ni nak kahwin dengan saya tapi dia dah ada isteri. Kata kamu tengok dia urus rumah tangga dia. Tak, dia kata alasan dia sebab dia tak puas hati isteri dia ni. Masalahnya dia lah. Kan? Sebab dalam rumah tangga ni kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu memiliki qawwamah, maksudnya memimpin keluarga. Kan? Jadi apa-apa yang berlaku dalam keluarga tu sebelum nak salahkan pihak perempuan, lelaki yang salah. Dia tak pada pimpin. Betul ni pernah berlaku waktu 2A, ada orang tu minta nasihat kan. Dia nak cerai isteri dia sebab apa? Isteri tak pandai masak. Kata, kamu ada ajar dia masak? Saya pun tak pandai ustaz. Dah, 2 kali 5. Patutnya isteri kamu ceraikan kamu. Satu lagi kata, kamu dah hantar dia belajar masak? Tak, ajar dah. Pergi hantar belajar masak dengan Chef Puan ke apa ke. Kalau dah belajar bertahun pun tak pandai juga, memang patut dicerai. Bukan kerana tak pandai masak. Habis kenapa ustaz? Bodoh sangat dah bini kau tu. Kan? Bengap. Kan? Nanti anak kau lain bengap. Ini tak buat apa-apa. Artinya kita kena memimpinlah bagi isteri tu puas. Memang, hatta kalau dah puas semua pun, perempuan ni takkan dengan senang-senang kata setuju. Kalau setuju pun mulut je. Itu tabiat normal perempuan kan. Tapi sekurang-kurangnya kan, yang paling berat sebenarnya poligami ni bukan menjawab depan isteri ni boleh je kita nak menjawab. Kita boleh kelentong, boleh sekian kan, banyak je. Nak menjawab depan Allah tu, entah satu je akaun isteri kan. Nak pun sikit buat masa ni lah kan, buat masa ini kan? Macam mana genetik sorry Sarah. Kan. Jadi rencana lagi lah kan, banyak akaun. Tak payah akaun ke akhirat lah, kat dunia ni pun sekali makan 9 anak, 2 isteri, macam kenduri makan kan. Jadi benda tu kena fikir jugalah kan. Tapi iyalah masing-masing bila nak ada keinginan, maka bila kata orang tu berani buat, berani tanggung. Ialah tanggungnya kat dunia, tanggung kat akhirat. Sebab memang akhirnya kan, kalau betul macam tadi ada kan punya inilah anak-anak buah usrah kan, PKP dia tak boleh balik, sekali mak tiri dia, maksudnya isteri pertama ayah dia, arwah ayah dia tinggal, punya sedih dia menangis kan, padahal mak dia hidup lagi, mak tiri dia. Sebab mereka tinggal serumah, memang mak tiri ni sayang mereka ni macam sayang anak dia. Yang tu ada anak juga kan. Maksudnya macam tak ada beza kan. Anak-anak pun tak terasa terpisah. Ada setengah orang kadang-kadang memang bila dia kahwin memang dia jadi 2 keluarga lah. Anak tak boleh macam tu kan. Anak memang tak boleh. Sebab anak ni jenis mungkin kata orang tu jenis family minded lah kan. Jenis nak kena setiap hari nak kena jumpa semua kan, selagi boleh. Alhamdulillah. Tapi kalau dari segi hukum, maksudnya sama ada macam ustaz ialah kena jumpa sama, duduk rumah pun sebelah-sebelah apa semua kan. Tapi kalau ada setengah kehidupan poligami tu, dia bila pisah tu yang aman. Maksudnya tak jumpa ni, tak jumpa, okey. Maknanya isteri tu sendiri pun dia kalau tak jumpa, dia yang satu lagi tu dia lagi senang hati. Tapi sebenarnya adakah itu preference yang kita kena hormat? Maknanya isteri, kalau isteri tak nak, kita kena ikut, ataupun kalau jumpa pun gaduh apa semua, bawa masalah, lagi baik tak jumpa, ataupun macam mana? Ya, dia ikut setiap orang tu ada cara masing-masing lah. Tapi semua nak bahagia kan.
Betul lah, kalau contohnya berpoligami akhirnya tak bahagia, baik tak payah. Kan? Berpoligami tak bahagia, tak berpoligami apa nama ni, bahagia tapi tak banyak. Okey, lagi yang tak banyak tu daripada langsung tak bahagia. Betul tak? Kan? Betul, betul. Anda suka fikiran matematik macam tu lah. Tapi kalau Ah, berpoligami tu sama bahagia ataupun lebih bahagia dan boleh mengatasi masalah-masalah kita yang macam anda sebut tadi, penyakit-penyakit tu. hmm. Sebab penyakit ni bukan bagi anda penyakit yang mungkin akan menggugat pula nasib kita ke akhirat. Itu je kan. Sebab akhirnya dengan berpoligami juga akan tambah beban kita di akhirat. Jadi kena buat muwazanah lah antara kedua-duanya. Jadi ada orang yang memang ada orang yang kadang datang jumpa, ustaz, kalau boleh kami nak macam ustaz lah, apa nama ni, isteri-isteri duduk. Kata kalau boleh tu masya-Allah kan. Tapi nak kata sempurna tak juga. Isteri Nabi pun duduk sebelah-sebelah pun kalau kita lihat sejarah pandai juga dia gaduh-gaduh, pandai bermasam muka kan. Itu benda biasa. Betul. Tapi kalau boleh macam tu kan, masya-Allah lah kan. Tapi tak perlu semua macam itu. Kalau dah memang tak boleh, duduk jauh-jauh tapi aman, okeylah. Kan? Tapi kalau duduk jauh-jauh perang memang tak okey, tapi kadang lebih okey juga tu kalau perang setakat perang biasa-biasalah kan. Yalah, perang cemburu. Jadi suami akan menentukan bentuk rumah tangga daripada awal pun. Hatta kalau kahwin seorang pun, suami yang kena tentukan bentuk rumah tangga macam mana dia nak. Kan? Ada setengah suami kadang-kadang dia nak rumah tangga yang dia jadi bos. Maksudnya hantar anak sekolah isteri, daftar anak sekolah isteri, mesyuarat PABG isteri, semua isteri dia bos saja kan. Ada yang suami macam tu. Jadi terpulanglah, cuma ialah kita orang yang belajar agama ni bila tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, rumah tangga Nabi bukan juga kita kata paling sempurna lah tu kan, tapi paling sempurna pun tetap ada juga masalah dah kan. Islam tu turun untuk manusia yang memang itu tabiat manusia, bukan kita turun apa ni dalam masyarakat malaikat. Kalau malaikat memang tak kahwin dah lah kan. Kahwin-kahwin tu macam malaikat tu, macam ada sahabat kita etika kan, masa sekarang tak kahwin. Itu dah dekat-dekat nak malaikat dah tu. Jangan lama nanti terus jadi malaikat aku tak kahwin. Haram lah. Dengar tu, dia akan dengar tu. Saya tak malaikat kan, tapi nauzubillah lah, tak nak juga jadi syaitan kan. Jadi setiap orang tu ada bentuk bahagia lah kan. Macam ada orang tanya anak, kenapa nak masak setiap hari? Anak dah terbiasa daripada mula kahwin. Sebab anak ni jenis cerewet makan. Bukan semua benda boleh makan. Cuma anak jenis cerewet benda yang anak pandai masak. Kalau anak tak pandai masak, anak tak cerewet dan anak tak makan pun. Kan? Macam Zojana suka makan ikan pari, dia masak lah. Kan? Anak tak tahu sedap atau tidak sebab anak tak makan. Kan? Tapi kalau benda yang anak pandai masak, memang anak cerewet sebab anak boleh agak kan. Tapi alhamdulillah lah dengan cerewet tu akhirnya orang rumah pun boleh belajar. Ramadan tu pun anak masak kan. Itu pun sahur berbuka esok pagi, pandai-pandai dia orang yang bila pagi nak tahu ada benda untuk sahur kan. Tapi anak tak cerewet lah sebab anak tak masak. So kadang-kadang itu cara satu culture yang anak wujudkan dalam keluarga kan. Yang alhamdulillah lah ada kesan lah kan. Maksudnya bila Ramadan ni anak-anak akan teringat masakan anak. Itu yang anak buat rakaman dekat Facebook tu sebab apa? Anak-anak yang dekat Melaka tu balik-balik apa nama ni, video call. Ni tunjuk ni macam mana lagi ni, sampai kadang berjam nak beli ke masak dia. Jadi bila fikir anak-anak kata bagus kita rakam, so boleh jadi video yang dipertontonkan. Kalau anak tak ada esok pun at least kan anak-anak boleh belajar masakan-masakan yang mereka suka anak masak daripada kecil kan. So yang penting kalau ada impian tu, lupa disebut kan. Kalau ada impian tu daripada sekarang kena tunjukkanlah yang kita ni memang boleh jadi suami untuk isteri kita, dan kalau ditambah beban pun boleh kita pikul. Isteri tu kena yakin walaupun tak apa setuju tapi tetap dia sampai tak ada hujah lah bahawa abang ni dengan kami pun tak buat apa-apa, dengan kami itu memang fail lah kan. Di situ akan bermasalah. Tapi kalau dia kata okey je dari sudut abang layan kami ni cuma tak nak kan, itu normal lah kan. Ya ni kalau perempuan dengar aku cakap ni. Tapi betul kan, itu je yang akhirnya isteri pun tak ada alasan yang untuk tidak
kan, kecuali kerana memang naluri dia sebagai perempuan. Dan kita pula memang ada alasan yang kukuh. Kalau tak macam yang sebut tadilah, akhirnya apa yang kita buat tu bukan mendatangkan kebahagiaan. Memanglah ada tanya kahwin-kahwin ni nafsu. Ada seorang datin tanya, Ustaz, datuk tu sibuk nak kahwin dua. Nafsu semua tu. Tanya balik, datin, waktu datin kahwin dengan suami datin dulu, datuk tu, memang datin tahu dia ada nafsu tak? Memanglah, kalau tak saya tak nak kahwin. Tahu pun. Kan? Dah. Cuma datin tak tahu berapa kadar nafsu dia kan. Dia kena jawab macam tu. Jadi yalah, tapi nafsu bukan segala-galanya. Rumah tangga ni nafsu ni sekejap je, lepas tu bebannya banyak. Kan? Jadi masing-masing setiap orang tak ada benda nak dibanggakan pun, kan? Cuma bagi anak buat masa ni alhamdulillah lah kot. Setakat hari ni masih bolehlah mengurus lah, tapi tak tahulah akan datang kan. Yalah, kadang kita macam tu. Manusia kan, isteri kita pun manusia juga, tabiat-tabiat ni boleh berubah. Jadi sebab tu kena banyak berdoa lah. Selalu nak sebut kadang-kadang kalau yang kurang-kurang tu betul ansur lah kan, insyaAllah kan. Kalau masuk syurga besok full segala kemauan kita. Itu je lah motivasi Ustaz ni. Bagus. Bagus Ustaz. Doakanlah Ana juga Ustaz. Doa insyaAllah. Doa je lah. Amin Allah, amin. Aduh. Aku kena WhatsApp aku malam ni Kang. Aduh, tak apa. InsyaAllah. Aduh, itulah. Kan? Okay Ustaz, terima kasih banyak lah. Lama kita sembang ni. Terima kasih insyaAllah. Apa tu, ada apa-apa ni ke ucapan ke nak ucap kepada para pendengar lah. Minta maaf lah kot kalau ada yang tersindir ke apa ke, coloteh-coloteh ni kan malam-malam ni. Saja saya melayan adik saya ni, Dr. Hadi ni. Kami memang biasa bersama pun, tapi yang ni separa official lah kan malam belakang. Jadi itu nak tunggu Ustaz datang ni bila lagi, tak tahu dah. Bulan berapa bulan je tak tahulah kan. Itulah, dipanjangkan lagi ni. Kan? Dipanjangkan lagi pula. Apa kita sekarang ada kemudahan macam ni pun okey ni alhamdulillah. Itulah nampak ada manfaatnya lah. Macam manfaat dia punya katalah. Ustaz nak ucapkan selamat bagi penonton nanti apa nama ni, tak payahlah komen apa-apa kan. Kadang hidup kita ni kadang-kadang cerita-cerita orang ni, ini satu kisah kehidupan orang yang mungkin boleh kita jadikan panduan ataupun pengajaran kan. Ana suka macam tu, macam ana jadi pensyarah kan. Ana bandingkan semua pensyarah, ada yang garang, ada yang baik, ada sekian. So bila banding-banding kita ambil sikit karakter ni, itu karakter yang kita cuba bawa dengan pelajar kita lah kan. Itu ilmu kan. Adapun kita mengomen sini, akhirnya bak kata orang lah kan. Apa pun yang kita tak dapat kan. Kalau langsung ada yang tak betul, kena WhatsApp saya lah insyaAllah. Tu Ustaz dia menerima pandangan lah. Okey lah tu insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita doa lah sama, mudah-mudahan lagi berapa hari, 10 hari, 11 hari lagi ni nak habis Ramadan ni, 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita dapat berpoligami dengan Lailatul Qadar lah insyaAllah. Itu paling untung sekali tu lah. Itu dah dia. Okay Ustaz, setakat tu kita stop recording ni lah. Okey. Banyak. Okay.